Baik, sejak awal minggu ini peningkatan kes harian COVID-19 dicatatkan dalam negeri-negeri yang sebelum ini mencatatkan kes harian yang rendah. Namun negeri seperti Sabah, Kedah, Pulau Pinang mula mencatatkan peningkatan ketara. Sekiranya sebelum ini negeri-negeri di Lembah Kelang menunjukkan kes harian yang tinggi, kini ia dilihat semakin terkawal dan kemasukan ke hospital juga dilihat menurun. Apakah bentuk bantuan yang diperlukan negeri-negeri yang mencatatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19. Untuk membincangkan perkara ini, kita akan bersama dengan Koordinator Pasukan Respons dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia, IMARET, Task Force COVID-19, Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, sebelum ini IMARET menggerakkan tenaga kerja ke Lembah Kelang dalam membantu menguruskan urusan COVID-19. Adakah akan dilanjutkan ke negeri-negeri yang memerlukan bantuan ketika ini yang tidak mempunyai resources yang cukup? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi, IMARET telah bekerjasama dengan CPRC KKM sejak Mac 2020 lagi, dan kita bermula dengan apa sahaja keperluan di lapangan, terutama sekali pada awalnya memerlukan tenaga kerja dari sudut untuk testing, mass screening di Lembah Kelang dan kemudian di Sabah dan kembali semula di Lembah Kelang ketika gelombang ketiga. Jadi selepas pada tahun ini kita nampak peningkatan mendadak gelombang ketiga ini, dan kita nampak terutama sekali pada bulan April nampak peningkatan sangat mendadak terutama di CAC. So IMARET sejak akhir April sampai sekarang kita sudah deploy 700 sukarelawan di 9 CAC di Lembah Kelang di 6 daerah, dan selain daripada itu kita juga bantu untuk PPV statik, PPV mobile untuk bedridden, pesakit lantar, dan juga di PPV bersama dengan PKD untuk PPV orang asli. Jadi untuk keperluan seperti biasa di mana sahaja ada keperluan disaster relief ni, kita nombor satu kita akan buat need assessment, dan need assessment on the ground pada ketika ini di negeri-negeri di luar Lembah Kelang terutama yang telah disebut sebentar tadi memang ada keperluan dan kita jangkakan keperluan yang akan meningkat. Pada ketika ini kita sudah mendapat makluman keperluan seperti equipment dan kapasiti seperti oksigen itu akan sudah ada dan kita sudah akan deploy, dan seperti biasa kita akan bermula dengan need assessment, dan kita pengalaman kita semenjak setahun lebih ini kita tahu bermula dengan supply seperti PPE, keperluan katil, keperluan perubatan dan juga bukan perubatan, dan kemudian keperluan dia adalah manpower. So bila manpower ni diperlukan, itulah kita akan kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah, dengan klinik kesihatan dan tentunya dengan pihak CPRC KKM, dan selepas itu kita akan bekerjasama dengan kita akan discuss dengan tim kita untuk deployment on the ground dengan empowering our local volunteers on the ground, insyaAllah. Dan mengambil contoh di Lembah Kelang sebelum ini, di CAC Stadium Melawati sebelum ini dibanjiri pesakit COVID-19, apakah langkah untuk pastikan ia tidak berlaku di negeri-negeri lain? Terutama sekali doktor, ketika mana negeri-negeri ada yang dah beralih ke fasa 2, fasa 3 dan sebagainya untuk tidak kembali ke fasa 1. Baik, jadi ingin saya mungkin kita lihat kembali kriteria fasa-fasa ini ya. Jadi fasa 1 ataupun fasa 2 dan fasa seterusnya, nombor 1 bermula dengan mereka melihat dari sudut kes, tapi kemudian beralih kepada kapasiti hospital, ataupun pada ketika ini selain kes tidak digunakan tetapi berapa banyak kes yang kritikal yang masuk hospital. Dan ini lebih penting untuk melihat kapasiti kesihatan. Jadi untuk di Lembah Kelang sebelum ini bukan saja kes tetapi yang lebih kritikal adalah kapasiti kesihatan kita untuk menampung kes-kes kritikal seperti kes-kes yang memerlukan oksigen kategori 4, 5, dan seperti kategori 3 juga pesakit sudah mengalami jangkitan paru-paru. So di CAC Melawati sebagai contoh yang kita bantu, kerana kenapa ada keperluan ini, kerana Lembah Kelang sebelum ini beberapa minggu bulan sebelum ini kita di fasa mitigasi. Fasa mitigasi ini bermaksud kita hendak menyelamatkan seramai nyawa yang mungkin. We want to save lives as much as possible. Jadi hanya pesakit yang kritikal, hanya pesakit yang ada simptom sahaja yang akan ke CAC.
dan pesakit yang kritikal yang diperlukan rawatan lebih lanjut, yang memerlukan oksigen baru akan diadmit ke hospital. Untuk memastikan perkara seperti kapasiti kita dapat menampung di hospital terutama sekali dan seterusnya di CAC. CAC ni kalau kita lihat hospital ni tempat terakhirlah pasien dapat rawatan. Kalau kategori 4, 5 dia akan intubasi, lepas tu memerlukan oksigen, dapat rawatan di hospital. Tetapi CAC ni seperti dia punya gatekeeper lah, ataupun kalau kat hospital tu dia punya emergency department. Ini CAC ni sangat penting untuk triage patient. Patient yang berisiko rendah, yang boleh tinggal di rumah, selamat untuk tinggal rumah, akan dibenarkan isolasi di rumah. Dan sebab itu kita nampak sebelum ini banyak kes di pesakit yang datang ke Stadium Melawati sebab semua pesakit datang. Jadi fasa seterusnya bila mitigasi ini antara langkah yang dilaksanakan oleh pihak KKM melalui GKV STF adalah untuk kategori 1 untuk tinggal di rumah. Dan oleh kerana itu kita nampak berkurangan pesakit yang datang ke CAC, tetapi yang lebih penting adalah monitoring atau home monitoring melalui aplikasi lah. So untuk tidak apa yang kita boleh belajar dari apa yang kita telah lalui di Lembah Kelang sejak 2-3 minggu ni, sejak 2-3 bulan ni sebenarnya. Nombor satu, untuk set up satu-satu CAC itu kita perlu optimize manpower dia. Jadi untuk bagi pihak Imaret kita bantu dari segi volunteer yang non-medical. So walaupun kita ada volunteer medical, volunteer non-medical ni akan bantu untuk crowd management, untuk flow of the patient. So itu yang sangat-sangat penting supaya doktor-doktor yang daripada KKM dapat fokus pada kerja-kerja klinikal. Kemudian tech solution ataupun keperluan aplikasi ini digitalization and automation dalam proses tu sangat penting. Seperti di Selangor mereka menggunakan Selangkah dan di KL mereka menggunakan e-COVID kerana kita tak nak menggunakan manual supaya kita punya manpower ni dapat optimize. Dan nombor 3, kita kena belajar daripada GKV ataupun Greater Klang Valley di mana setup of the CAC itu bagaimana mereka setup. Adakah perlu centralized ataupun decentralized ke klinik kesihatan. Macam mana flow dia supaya pesakit walaupun ramai sekalipun di satu masa di Melawati sampai 4,000 tetapi masih boleh cope walaupun selepas itu ada ramai pasien menunggu tetapi masih boleh cope lah pesakit yang ramai. Jadi ini yang kita perlu belajar dan alhamdulillah kita harap kita dapat share lah experience kita operasi di lapangan kepada negeri-negeri lain. Dan doktor, sebenarnya bagaimana mungkin pengalaman yang Imaret lakukan itu tertumpu kepada di Lembah Kelang buat masa ini, dan dalam masa yang sama juga bagaimana sebenarnya pengalaman juga boleh dicari bagaimana untuk menguruskan pesakit COVID-19 di kawasan-kawasan yang terpendam, yang pedalaman dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya Imaret boleh melihat kepada kawasan-kawasan ini pula, sama ada untuk memberikan bantuan di kawasan ini ataupun sebenarnya tumpuan Imaret itu terarah kepada negeri yang mempunyai kes jangkitan tinggi. Mungkin ada negeri-negeri yang sekarang ini telah pun disasarkan oleh Imaret untuk bantu selepas Lembah Kelang. Ya betul. Jadi seperti mana kita punya respons, kita akan berdasarkan need assessment. So need assessment ni sangat-sangat penting di mana kita akan tengok apakah yang keperluan yang diperlukan di lapangan pada ketika sesuatu fasa kecemasan itulah. Jadi waktu awal kita nampak keperluan dia di Lembah Kelang, keperluan dia adalah equipment. Keperluan adalah kalau untuk saringan sebab kita di fasa containment, keperluannya adalah saringan yang lebih banyak. Jadi manpower diperlukan. Selepas itu kita nampak bila kita di fasa kecemasan yang sangat-sangat bukan sahaja tinggi pesakit tetapi juga pesakit yang kritikal, dan sebab itu kita punya the strategi adalah untuk menyelamatkan nyawa, saving lives. So pada ketika itu hospital diperlukan banyak adalah keperluan seperti katil. Mula-mula katil akan berkurangan. So ini adalah pengalaman di Klang Valley dan di negeri-negeri lain ini yang akan dialami. Kita harap tidak, tapi saya harap saya salah. Tapi kalau kita nak berkongsi, inilah nombor 1, katil akan mula berkurangan. Nombor 2, kapasiti oksigen pula akan berkurangan. Nombor 3, manpower ataupun kita punya staff akan mula kepenatan dan berkurangan sebab pesakit yang ramai. Dan nombor 4 yang sering kali kita terlupa adalah logistik seperti ambulans, transport dan non-medical support. Just as simple as khemah, laptops,
meja, kursi. Ini semua sangat-sangat penting dalam kita memastikan operasi kita dalam sesuatu strategi, whether dalam fasa containment ataupun fasa mitigasi or mitigation phase. Di mana kita respon bergantung kepada keperluan di mana, tidak kira di kawasan bandar ataupun kawasan pedalaman sekalipun. Dan again sekali lagi, sebelum kita sampai ke fasa ini, di negeri-negeri yang belum sampai ke fasa yang saya katakan mitigasi ataupun yang sangat teruk ini, kita masih perlu berterusan FTTIS, find, test, trace, isolation and support, which is saringan, contact tracing, isolasi, dan nombor yang seterusnya ada sangat penting adalah vaksin. Vaksin ni one of other strategies untuk kita kurangkan, untuk flatten the curve, which is apa yang kita nampak bermula di Labuan dan kemudian di Lembah Kelang, kita harap diteruskan di negeri-negeri lain selain di Lembah Kelang. Dan Doktor, sebenarnya melihat kepada apa yang telah pun dilakukan oleh IMARET untuk tangani COVID-19 ini, boleh Doktor nyatakan cadangan ataupun orang kata pendapat penambahbaikan yang perlu dilakukan kepada negeri-negeri yang mungkin mengalami peningkatan kes jangkitan COVID-19? Apa pengalaman-pengalaman yang boleh dibawa sebenarnya dan apa iktibar-iktibar yang mungkin perkara-perkara lopong-lopong, titik buta yang kita tak nampak sebenarnya? Ya, jadi kami jika dari pihak NGO, kita ni bekerjasama dari awal lagi adalah sebagai untuk komplement apa sahaja usaha-usaha atau inisiatif dari pihak KKM atau pihak kerajaan. Dan apa yang kita dapat belajar, dan bila penumbuhan Greater Klang Valley Special Task Force untuk menangani krisis di Lembah Kelang adalah perlunya whole of society approach. Bukan saja whole of government, which is bukan saja KKM dan melibatkan semua agensi government lain, tetapi whole of society, bermaksud keperluan manpower, keperluan kepakaran, semua ini melangkaui juga luar daripada government, which is daripada private, daripada NGO, daripada individuals. Untuk menangani krisis ini kita perlukan all hands on deck, bermaksud semua pihak kena membantu. Kerana inilah yang kita rasa bila dengan pengalaman dan juga kepakaran dari kesemua pihak ini, kita dapat menangani. Dan tentunya macam seperti kami di pihak NGO, kita sudah bantu di beberapa tempat. Tahun lepas kita bantu di Sabah. Selepas di Sabah, kita dapat pengalaman sana bagaimana kita buat testing di pulau-kepulauan, dan kita bawa pengalaman itu untuk mass testing di Lembah Kelang seperti di Selangor. Kemudian kita pula bantu untuk operasi di CAC yang sangat-sangat besar seperti Malawati, CAC di Hulu Langat, CAC di Kelang. Semua CAC ini ada pesakit yang ramai, tetapi kita dapat smooth the operation dan kita alhamdulillah dapat menyelamatkan lebih ramai nyawa, dan dengan kita ada juga home monitoring. So pengalaman ini sangat-sangat berharga dan saya rasa perlu dikongsi dan belajarlah oleh mengenai pengalaman pahit daripada Lembah Kelang di negeri-negeri lain, supaya kita tidak lagi akan mengalami krisis seperti di Lembah Kelang. Kerana mungkin negeri lain mungkin rasa tidak akan menjadi, tetapi lebih baik kita bersedia mulai hari ini, mulai sekarang, daripada akan datang selepas ini.